ni? Saya pun tak tahu lagi. Saya je jalan-jalan. Oh, dah makan ke? Dah makan dah. Sini dah makan? Dah. Tadi soalan lah. Apa yang kata tadi dengan FPG? Tadi dah cerita kata macam tahu lah, tentang apa? FPK dengan FPG yang belajar dalam subjek falsafah tu. Yang tu, yang tu. Saya pun kurang pasti. Macam berapa ni? Apa kata kita tanya orang dekat sini? Boleh. Jom. Awak Kami nak tanya, siapa nama awak? Nama saya Fatin daripada Pengajar Melayu. Oh, baiklah. Kami ada soalan untuk saya ni. Tanya dulu. Soalan apa tu? soalan tu adalah senang je. Ya. Okey, soalan tu. Okey, apa yang awak tahu tentang FPK iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan? FPK? FPK ni Falsafah Pendidikan Kebangsaan ni diwujudkan bagi melahirkan individu-individu yang mahir dari segi jeri. Tahu tak apa itu jeri? Jadi, Cuba teka. tak tahu. Okey. Jeri ni adalah singkatan kepada jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Empat tu. Okey. Selain itu, FPK ni juga bukan hanya tertumpu kepada akademik, tetapi malahan juga dia membantu seseorang individu tu untuk develop perkembangan kemahiran individu tu dalam segi dari bukan sahaja dari segi akademik, tapi dari macam segi Aspek lain lah. aspek lain, macam contoh sosial, apa lagi, sosial, emosi dan juga fizikal. Kalau FPG pula, awak tahu tak? FPG tu bukan falsafah pendidikan guru. Betul. Okey. Falsafah pendidikan guru ni pula adalah berfokuskan kepada bagaimana untuk mendidik ataupun melahirkan seorang guru yang bertanggungjawab, berprofesional dan juga mempunyai integriti diri yang tinggi. Maksudnya falsafah guru tu khas untuk guru sajalah. Ya, betul. Okey, tahu tak kenapa FPG ni diwujudkan? Tak tahu lah. Takkanlah kita nak biarkan seseorang yang tanpa integriti, yang tidak berakhlak mulia dan boleh kita katakan tiada tanggungjawab nak didik anak-anak muda kita yang nak memimpin masa depan negara kita, kan. Jadi seorang guru itu perlulah menjadi modal insan ataupun suri teladan bagi menjadi contoh kepada anak-anak muda. Maksudnya falsafah pendidikan guru ni untuk didik guru lah. Betul. Okey. Kita kan tadi soalan yang pertama kan berkaitan dengan FPK. Okey, nak tahu tak sebenarnya FPK dengan FPG ni sangat berkait rapat. Berkait rapat macam mana? Maksudnya, okey, siapa yang ajar anak-anak kita? Guru. Jadi dekat sini FPK tu takkan boleh kita katakan tidak akan berjalan ataupun tidak mampu direalisasikan tanpa seorang guru. Jadi guru lah yang menjadi kunci untuk menjayakan FPK tersebut. Maksudnya kalau ada FPG, barulah terjadinya FPK. Betul? Faham? Okey. Terima kasih, Fatin. Sama-sama. Hai. Apa nama kamu? Nama saya Haris. Nama penuh Muhammad Haris Daniel. Kamu kelas mana? Saya kelas BM2 PISMP tahun 2023. Jadi tanyalah soalan. Soalan yang kita nak tanya tu. Okey. Nak tanya soalan boleh? Boleh sila. Okey, soalan saya tu apa peranan guru dalam merealisasikan FPK dan FPG? Apakah peranan guru dalam merealisasikan FPK dan FPG? Betul. Pada pertama sekali, sebelum kita telusuri dengan lebih mendalam FPK dan FPG ni, hendaklah seorang guru itu mengetahui apa itu FPK dan FPG. Jadi dalam FPK dan FPG ni terdapat pelbagai elemen yang perlu diketahui oleh seorang guru. Jadi untuk melaksanakan ataupun
kita kata untuk guru tu merealisasikan FPK dan FPG adalah dengan mereka ketahui elemen-elemen yang terlibat dalam FPK dan FPG itu sendiri. Saya ambil contoh di dalam FPK, elemen jari amatlah ditekankan oleh FPK, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Oh, Jadi yang tu maksudnya betul. jeris tu maksudnya jasmani, emosi rohani dan intelek. Oh. Jadi seorang guru perlulah menekankan jari terhadap murid-muridnya. Jadi apa yang guru ni boleh buat? Guru boleh buat dengan kita kata cara FPG, di mana peranan seorang guru ataupun falsafah maafkan saya, FPG, falsafah pendidikan guru lah. Jadi di dalam FPG pula menekankan bahawa konsep pedagogi itu amat dititik beratkan. Jadi peranan seorang guru itu seperti yang saya kata tadi adalah dengan mengetahui dan menelusuri makna FPK dan FPG dan elemen-elemen yang terdapat dalam FPK dan FPG tu. Jadi apabila dia dapat menelusuri dan memahami makna tersebut, dia akan mampu mencipta satu suasana pembelajaran yang mampu menerapkan lagi elemen jari. Jadi itulah pendapat saya. Okey, macam tu dia. Terima kasih sebab jawab soalan kami. Bye. Silakan telefon. Ya, selamat siang Syahrini. Okey, saya ada satu soalan berkaitan dengan FPG dan FPG. Okey, soalan saya adalah adakah nilai-nilai keguruan yang ada pada guru hari ini telah mencapai hasrat FPG ni? FPG. Okey, baik. Terima kasih Syahrini soalan tu. Baik, jawapan saya sebab awak tanya adakah kan? Jawapan saya ya dan tidak. Okey, apa yang ya ni, apa yang tidaknya kan? Baik, nilai-nilai ni kita boleh bahagikan kepada beberapa nilai utama lah. Jadi kalau kita nak kupas tentang nilai ni sangat banyak lah. Okay. Jadi yang pertama ialah jati diri, daya tahan, daya saing guru. Sebab tu saya jawab ya dan tidak. Okey, ada sebahagian guru yang mempunyai daya tahan yang kuat, daya saing yang memang seperti mana yang kita perlukan, ada yang sebagainya. Jadi sebab itu saya menjawab ya dan tidak pada semua aspek lah. Okey, kemudian yang kedua ialah menjadi guru ni tidak dapat tidak kita kena menguasai ilmu. Okey, sebab itu adalah senjata utama seorang guru, mesti kuasai ilmu. Dan dalam aspek penguasaan ilmu ini pun ada sebahagian guru yang mencapai tahap penguasaan yang membanggakan, ada itu dan sebagainya. Okey, selain daripada ilmu, maksudnya bidang yang bagi guru tersebut, aspek lain yang lebih penting ataupun yang diperlukan sangat dalam dunia pendidikan pada hari ini ialah kemahiran. Okey, ilmu mesti bersama-sama dengan kemahiran. Kemahiran tu soft skill, semua kemahiran kita perlukan untuk menjadi seorang guru. Kan, kita dengan komunikasi, kita dengan murid, kita dengan rakan sejawat, kita dengan majikan, kita dengan masyarakat. Sebab guru adalah sebahagian daripada komponen masyarakat yang sangat tak boleh berpisah. Okey, guru ni memang kena hidup dalam masyarakat. Sebab tu dia perlu semua elemen-elemen yang penting, komunikasi, menjadi role model, bukan sekedar role model kepada murid, kepada pelajar, kepada rakyat sejawat, tetapi yang lebih penting ialah role model kepada masyarakat luar. Sebab once kita melihat guru, kita belum tahu tentang kepakarannya, tentang penguasaan ilmu dan kemahirannya, tetapi apa yang kita first impression kita nampak pada seorang guru ialah akhlak dia, akhlak dia, budi pekerti dia, cara dia berkomunikasi. Itulah gambaran awal yang orang nampak pada seorang guru. Jadi perkara itu
role model ataupun kita sebut suri teladan ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai qudwah hasanah, itu penting sangat. Perlu ada nilai-nilai tersebut pada seorang guru, yang mana ini memberi pengaruh yang besar untuk kita mencapai apa yang dihasratkan oleh siapa pendidikan guru. Sebab tu bila dalam kita aspek penyambilan pelajar FPG pun, yang kita cari ialah jiwa pendidik, cara yang ada jiwa guru. Dia ada talent untuk menjadi guru, sebab pekerjaan guru ni satu profesi yang unik, kan. Dia melibatkan bukan setakat kita tak pandang semata-mata akademik, prestasi akademik semata-mata yang menjadi indikator kepada seorang guru, tetapi merangkumi kemahiran, merangkumi jati diri, merangkumi peranan dia sebagai suri teladan tadi. Okey, akhir sekali, guru perlu ada satu elemen yang sangat penting yang menjadikan guru itu kekal sebagai contoh, kekal sebagai idola, ialah guru mesti ada satu semangat untuk terus belajar. Sebab tu kenapa nak jadi guru? Sebab dengan menjadi guru kita semakin memperbaiki diri kita. Sebab sebelum kita memperbaiki diri orang lain, of course kita harus dan mesti memperbaiki diri kita dulu. Sebab kita akan jadi ikutan kepada pelajar dan seluruh masyarakat. Jadi itu perkara yang sangat penting. Menjadi guru tidak boleh berhenti belajar. Sebab apa? Education is never ending. Okey, itu sahaja. Terima kasih Doktor. Sudah sudi menjawab soalan saya. Baiklah Ustaz, kami ada satu soalan. Dua soalan sebenarnya untuk ditanyakan kepada Ustaz. Jadi soalan yang pertama, sejauh manakah Ustaz dapat menghayati SPK dan FPG ni sebagai seorang pensyarah? Tentang satu topik, satu isu yang sangat-sangat relevan dengan profesi kita sebagai seorang guru di Malaysia. Sebalik kepada soalan pertama, sejauh mana saya dapat menghayati FPK, falsafah pendidikan kebangsaan bagi saya sebagai seorang pensyarah. Itu saya boleh berkongsi dengan anda itu dulu sebagai seorang pensyarah. Saya tengok ada FPK ini dan juga FPK ini sebagai satu fokus nasi lemak. Satu bungkus nasi lemak. Satu bungkus nasi lemak. Jadi apabila saya tunjuk, maaf saya tak ada berjemaah juga. Cuma bayangkan kalau saya pegang satu bungkus nasi lemak, itu bagaimana dua orang saudara ini boleh dapat kena pasti bahawa itu nasi lemak dan bukannya nasi dagang, bukan nasi kelabu, bukan nasi kandar, tapi nasi lemak. Macam mana dia boleh kena pasti dia nasi lemak? Jadi Betul. Betul saja macam mana? selalunya segitiga. Segitiga. Dengan daun pisang. Dia ada daun pisang, segitiga, ya. Itu adalah nasi lemak. Jadi bagaimana Encik Tan boleh membangunkan nasi lemak sebagai sistem pendidikan negara? Ya? Bentuk itu memang bersegitiga. Itu memang adalah identifikasi nasi lemak Malaysia. Ya, kalau saya bungkus dalam bentuk yang persegi ataupun bujur, mungkin ada tak dapat mengelak pasti bahawa itu adalah nasi lemak. Dengan kata lain, nasi lemak yang bersegitiga itu adalah identiti sistem pendidikan Malaysia yang betul-betul memperlihatkan keperluan, memperlihatkan apa yang diperlukan di Malaysia, khususnya dengan sistem pendidikan Malaysia. Bukan itu saja. Lepas nasi lemak, ada tadi ada sebut tentang daun pisang. So apa gunanya daun pisang itu? Supaya dia lebih berbau. Ya, berbau.
melekat semua. Ya, betul. Aromanya kan. Jadi daun pisang itu sebenarnya boleh dianalogikan ataupun diumpamakan sebagai falsafah pendidikan. Kita mengikut acuan PFP kita tersendiri yang kemanusiaan. Ya, kalau ada berdua persoalan berdua ni masih ingat FPK kita kata satu proses yang terpusat. Proses yang terpusat untuk memperkembangkan lagi potensi individu supaya lebih menyeluruh dan bersepadu untuk menunjukkan sebagai insan, sebagai seorang insan yang seimbang dan harmonis dari segi jari jasmani, emosi, Rohani, intelek. internet. Bagus. Ya, dan berasaskan kepercayaan dan kepercayaan dan kepercayaan. Ya, okey. Jadi daun pisang tadi itulah yang akan merupakan elemen yang kita sebutkan. Ya. Jadi Ya, jadi itu adalah acuan kita. Jadi kita mahu rakyat Malaysia kita, warga Malaysia ini dan kita mahu menemukan warga Malaysia yang kita hanya berperdagangan baik berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan bertanggung jawab dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan juga ada memang khusus, memang special untuk Malaysia punya. Ya. Jadi bukan setakat itu saja. Kalau FPK itu adalah acuan. Kemudian bila anda buka nasi lemak itu, ya, nampak nasi lemak putih kosong je. Adakah itu sedap ataupun enak dimakan? tak sedap. Tak sedap kan? Nasi kosong ya, walaupun ada daun pisang wangi dan sebab tak sedap tanpa sambal, tanpa ikan bilis, tanpa telur. Tak sedap kan? Jadi ikan bilis, telur dan sambal itu diumpamakan. Sekali lagi diumpamakan sebagai FPG, falsafah pendidikan guru. Nasi itu diumpamakan sebagai pengajar sekolah, murid sekolah. Dia penting. Dia putih, tak ada apa-apa. Jadi kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang guru, kita perlu menceritakan nasi lemak, nasi putih dan itu supaya beralam ke Malaysia. Maksudnya yang itu belajar. Ya. Kita ni sebagai sambal, kita ni sebagai ikan bilis, kita ni sebagai telur supaya lebih sedap, ya, lebih sedap, lebih mencorakkan jadinya nasi tadi. Ya, sebab itulah falsafah pendidikan guru yang satu kedua ini sudah pasti masih ingat. Ya, kita melahirkan guru yang tipe ketik satu. Ya, tipe ketik apa lagi? Berpandangan progresif dan saintifik, menjunjung aspirasi negara, sanjung warisan kebudayaan negara kita, bersedia untuk membantu pelajar kita membangun secara potensial, optimum dia, dan juga memerintah masyarakat yang bersatu padu, demokrasi, dan juga berdisiplin. Jadi dengan adanya sambal belajar semua ada di semua itu terbentuklah nasi lemak yang special di Malaysia tak akan dapat di mana-mana. Cuma mungkin satu lagi proporsi yang saya nak teruskan. Okey, Ya. soalan saya pula Ya. Ustaz. Apakah implikasi FPK dengan FPG ni dalam sistem pendidikan kita ni? Dalam sistem pendidikan ni, okey, satu soalan yang saya rasa bagus, satu soalan yang sangat related dengan apa yang kita ni sebagai sebagai profession perguruan ini. Okay. Cuba anda lihat balik apabila berlakunya sebelum koloni British, ya, kita ada sistem pondok. Betul, pondok. Lepas semasa kolonial kita ada sistem vernacular. Ya, vernacular and break and rules, kecuali dan tabir. Jadi itu adalah satu transisi sistem persekolahan yang tidak
banyak membantu negara kita membangun khususnya besar. Tidak apabila sampai ke perkembangan sistem persekolahan selepas merdeka, ya, selepas merdeka, di mana kita mungkin menampakkan kita lebih mengutamakan untuk pembangunan individu, pembangunan potensi seseorang individu. Yang kita tidak lagi lihat pada kesempatan, tapi potensi sebagai seorang individu. Right? So moral insan ataupun modal insan. Nah, itu yang pertama. Kalau kita nak bincang dari segi nak berfungsi dari segi yang pertama. Yang kedua, dunia sekarang ini adalah dunia di Malaysia ini adalah sebuah dunia yang kecil. It's a small picture. Okay. Di luar sana adalah big picture. Okay. Small dengan big ini kita tidak ambil kira itu sebagai big itu memang bagus, small ini tidak bagus. No. It's just the matter of the location, the small picture and the big picture. So di luar sana kita sedang menuju ke arah satu globalization di mana tak ada sekadar. Mungkin hari ini Arif kerja di Malaysia, tapi syarikat anda adalah di Amerika Syarikat. Tak semestinya di Malaysia. This is the globalization. Ya, mungkin anda bekerja di Singapura, ya, tetapi base anda di Malaysia. Dan itu adalah satu models and globalization. So the big picture, mau tak mau, sudi tak sudi, mahu tak mahu, dia sanggup tak sanggup, sedang bergerak drastically, bergerak secara drastik ke depan. Tapi the small world in Malaysia kita kena ikut. Jadi apakah implikasi FPG dengan FPK kita? Ya, so kita lebih kepada kelengkapan ilmu pengetahuan dan skill serta akhlak keinsanian, ya, manusiawi kepada seorang pelajar supaya dapat bersaing di dunia luar, ya, the big picture of care. So kalau implikasi FPG dengan FPK ini kita jaga dengan baik, kita dapat menghayati dengan sebetul-betulnya, sedalam-dalamnya dan sefaham-fahamnya, maka seperti mana saya sebut pada peringkat permulaan, ya, nasi lemak itu bukan hanya sedap, ya, dia dapat menarik perhatian orang lain untuk membeli nasi lemak kita. Jadi masa itulah saya rasa sistem pendidikan Malaysia kita ni akan menjadi makin maju dan makin maju. Itu adalah pandangan saya dari segi implikasi dan dan fikir terhadap sistem pendidikan Malaysia. Baik, saya rasa itu je yang saya nak rasa. Thank you. Terima kasih. Jawapan yang diberikan. Okay, baik. Sama-sama.